Qaturah pada hakikatnya adalah nama panggilan pendeta-pendeta Yahudi kepada wanita ini. Apabila wanita ini sahaja yang berada di Palestin pada ketika itu. Wanita ini sahaja yang berbangsa Ajam. Disebut dalam kenyataan-kenyataan catatan Arab dan juga beberapa catatan yang lain. Dia mengatakan bahawasanya wanita ini sahaja yang ada pada ketika itu di Palestin yang berbangsa Ajam. Jadi wanita ini dikenali oleh masyarakat Palestin pada ketika itu. Dan dikatakan bahawasanya wanita ini pernah bila sampai ke Palestin itu beliau bekerja di rumah pembesar Arab yang berketurunan Qahtan. Ya. Dan apabila bekerja di situ, maka disebabkan bekerja di rumah pembesar dan beliau merupakan satu-satunya Ajam, maka dikenali oleh orang ramai yang ada pada ketika itu di Palestin yang berbangsa Arab dan sebahagiannya adalah Yahudi. Dan disebabkan itu beliau dikenali diberi gelaran sebagai Qaturah. Qaturah ini mengikut bahasa Ibrani, mengikut bahasa Arab, Qaturah itu dalam bahasa Ibrani. Qaturah dalam bahasa Arab ialah kayu gaharu. Kenapa pendeta-pendeta Yahudi menamakan wanita ini dengan nama kayu gaharu? Dan nama beliau yang sebenarnya ialah Imtali Yakfur. Imtali Yakfur. Ya. Beliau ini dikatakan mempunyai wajah Cina Turki ataupun Turki Cina, As-Sin At-Turkiyah atau Turki As-Sini. Maknanya wanita ini berwajah Cina berkulit putih. Ya. Dan dikatakan wanita ini mempunyai tubuh yang kecil. Bagaimana pula boleh ada hubungan dengan Nabi Ibrahim AS? Beberapa catatan menyebut bahawasanya apabila dia bekerja di rumah pembesar Arab yang berkabilah Qahtan itu, Qahtan ini ialah kabilah Arab daripada susur galur Jurhum. Jadi dia telah disebabkan dia dikenali, dia telah dijemput untuk bekerja dengan Siti Sarah. Ya, Siti Sarah isteri kepada Nabi Ibrahim AS yang pertama. Dan kita maklum bahawasanya Siti Sarah itu adalah orang Iraq, adalah proto-Arab, menggunakan bahasa Akkadi dan bertulisan Ismariyah, ya, dia punya budayanya, ya. Dan dipercayai Siti Sarah ini merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS daripada anak abangnya bernama Haran itu, ya. Dan Siti Sarah ini memerlukan kepada pembantu untuk menjaga Nabi Ishak AS. Maka Qaturah lah yang dipilih untuk menjaga Nabi Ishak. Ini ada dalam beberapa catatan, ya, dalam kitab tafsir dan juga beberapa buku tarikh Arab lama. Dan apabila Siti Sarah meninggal dunia, maka Ishak AS telah meminta ayahnya berkahwin dengan Siti Sarah, dengan Qaturah. Maka disebabkan permintaan Nabi Ishak AS itu, maka Ibrahim AS telah berkahwin dengan Qaturah. Ya. Justru itu apa yang berlaku sesudah itu. Ya, bila dah berkahwin, dia mempunyai 6 orang cahaya mata bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Okey, Amal, bagikan hadis dulu pada Ustazah. Kita baca dulu. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Faris, haddatsana Abdul Sa'id bin Abdul Waris. Ustazah tidak mau baca, nanti dia ambil masa kita, ya. Ustazah pergi kepada qala Ibnu Yahya. Tapi ini daripada riwayat Yahya, qala Abu Ma'mar. Wa takunu min ansari al-muslimina fa idza kana fi akhir az-zaman jaa banu Qantura عرض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها 3 فرق. فرقة يأخذ أذناب البقر والبرية وحلقوا. Firqah yang pertama. Firqah yang kedua, wa firqatu ya'khuzuna li anfusihim wa kafaru. Itu firqah yang kedua. Firqah yang ketiga, wa firqatu yaj'aluna zurariyuhum khalfa zuhurihim wa yuqa zarariyahum. Wa firqatu yaj'aluna zarariyahum khalfa zuhurihim wa yuqatilunahum wa hum syuhada. Apa yang kita ingin fokuskan ataupun bincangkan ialah yang warna hijau tu. Yang warna hijau itu, wa firqatu yaj'aluna zarariyahum khalfa zuhurihim wa yuqatilunahum wa hum syuhada. Dan kita maklum bahawasanya hadis ini ialah hadis hasan. Diriwayatkan daripada riwayah Abu Daud. Hasan ini adalah mustawa dia, level dia seperti hadis yang Rasulullah SAW riwayat Tirmizi yang mengatakan bahawasanya Sam Abul Arab, Ham Abul Habsyi, Yafid Abul Rum. Ya, hadis ini dalam kategori hadis hasan satu level, lebih kurang sama level dengan hadis yang Sam Abul Arab itu. Tapi riwayahnya ialah Tirmizi. Ini riwayahnya ialah Abu Daud. Apa yang cuba kita baca makna dia pula.
Amal, cuba bawah lagi. Saya nak baca yang warna. Di akhir zaman, keturunan Kantura, disebut Kantura sini. Dia tak sebut lagi Kantura. Kantura akan datang dengan muka yang lebar dan mata yang kecil dan turun ke tebing sungai. Penduduk kota itu, iaitu dia cerita pasal Basrah ini, keadaan di Basrah pada ketika itu. Penduduk kota itu kemudian akan berpisah menjadi 3 bahagian. Yang satu akan mengikuti memelihara lembu dan tinggal di padang pasir, lalu binasa. Ya, ini adalah bangsa Mongol. Yang satu lagi akan mencari amanah untuk diri mereka sendiri dan binasa juga. Yang ketiga pula ialah tetapi yang ketiga ini akan meletakkan anak-anak mereka di belakang mereka dan yang memerangi mereka adalah penceroboh dan mereka itulah orang-orang yang mati syahid. Hadis ini dalam kitab Al-Malahim. Malahim itu adalah epik. Ya? Peringatan tentang Al-Basrah, Madinatul Basrah. Level Hasan Al-Albani hukum dia. Reference dia Sunan Abi Daud. Hadis yang ke-4306. Ya? Okey. Kemudian pergi kepada Amal pergi kepada Bible. Genesis. Okey, Abraham married another wife, ya, name Keturah. Keturah ialah dalam Genesis 25. Name Keturah. Who bore him? Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Syuah. Ada 6. Jokshan got Sheba and Dedan. The children of Dedan were the Ashurik, the Letushit, and the Letumit. And the son of Midian were Ipah, Eper, Hanoch, Abidah, and Ivdah. All these were Keturah children. Bawa sikit Ahmad. Abraham left all he had to Isaac. But while still living, Abraham gave present to children of his concubines and sent them. His concubines referred to Keturah and sent them away eastward to the Kedem country, out of Isaac way. Kedem country, kita boleh katakan dia telah hantar anak-anak daripada concubines ini, termasuklah daripada Keturah itu disebut sini concubines. Sebab kita kena maklum ya, dalam Bible dia banyak mengubah istilah. Tapi maklumat itu kita boleh pegang untuk bahagian ini. Dia mengatakan di sini his concubines. Bermaksudnya dia punya pembantu. His concubines ini dia gunakan perkataan plural. Kita faham Keturah itu isteri ketiga. And send them, termasuklah anak-anak daripada Keturah itu tadi. Send them, hantar mereka ke timur jauh, iaitu ke Kedem country. Kalau diikutkan, perkataan Kedem country itu adalah Kedah. Boleh dikatakan Kedah kerana catatan Kedah itu banyak namanya. Kadahar, Kahlai, Jetshu, banyak Kedah ini. Jadi the Kedem country besar kemungkinan itu adalah negeri Kedah sekarang ini. Okey. Bawa ke Ustazah At-Tabari. Tabari 1. Tabari 1. Sementara tunggulah Amal bawa kepada At-Tabari. Kemudian datangkan pada Ustazah jawab kosong. Jawab kosong dan jawab 1. Ustazah akan cerita sedikit. Maklum bahawasanya kenapa ada kaitan Keturah itu dengan Nusantara. Satu ialah bukti daripada catatan Bible tadi. Genesis chapter 25 itu tadi. Dia hantar kepada eastward. Yang kedua pula ialah Champa itu dulu ada satu tempat. Sekarang ini Vietnam ya, Champa dulu. Dulu ada satu tempat bernama Keturah. Tetapi dia telah tukar nama Keturah itu kepada Nantrang. Kalau saudara dan saudari Google perkataan Nantrang akan baca dalam Wikipedia itu asal nama Nantrang itu adalah Keturah. Dan sampai hari ini kawasan Keturah itu dia adalah merupakan sebuah pelabuhan dan di sepanjang pantai Vietnam itu ramai orang yang jual kayu gaharu. Sampai hari ini perkara itu wujud ya. Dan aktiviti itu ya wujud. Okey, daripada sini kita nampak wazawwaja Ibrahimu Keturah. Ini kitab Ustazah ingat ini kitab jawab Amal? Jawab kosong. Ya. Zawaja Ibrahim Keturah. Ma'ruf inda ahli al-akhbar. Ibrahim AS telah berkahwin dengan seorang perempuan bernama Keturah. Yang dikenali nama ini oleh ahli-ahli sejarah. Ahli sejarah di sini maksudnya pendeta Taurat. Wa qad da'waha dikenali juga sebagai Keturah. Nama dia juga dikenali sebagai Keturah. Dan juga ada yang panggil dia Keturan. Dan ada juga panggil dia Keturah. Ya, ini dalam kitab Jawad Ali Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam. Dan maklumat ini diambil daripada Tarikh Tabari. Saya pun ada bawa data Tarikh Tabari juga lepas ni. Wa ma'na lafzati, makna lafaz fil lughah Ibraniyah al-bakhur. Keturah ini dalam bahasa Ibraniyah, maksudnya di situ adalah kayu gaharu.
Kayu gaharu itu, bahur itu dalam bahasa Arab. Bahur dalam bahasa Arab maksudnya kayu gaharu. Jadi pendeta-pendeta Yahudi menukar nama Imtali bin Yakfur itu tadi kepada nama Qaturah ataupun Qanturah. Ya? Kenapa ada banyak nama ni? Nama Qaturah, Qanturah, Qaturah itu berdasarkan lafaz yang disebut oleh ahli akhbar, iaitu ahli-ahli pendeta Taurah pada ketika itu. Bila diamati, maksud Ibraniyah itu, Qanturah ini ataupun Qaturah itu adalah lafaz Ibrani yang memberi maksud kayu gaharu. Jadi kalau diikutkan cerita itu, kenalah dengan apa yang ada di Champa pada ketika itu. Ya, sekarang ini Champa itu tidak wujud lagi, telah ditukar kepada nama Vietnam, dan di kawasan satu tempat bernama Qaturah itu telah ditukar kepada Nam Terang. Ya, dan kawasan di Qaturah sekitar sampai hari ini, di sekitar sepanjang pantai itu ada orang jual, orang beraktivitinya jual kayu gaharu. Okey. Waqad tazawwajaha Ibrahim ba'da wafat Sarah. Ibrahim telah berkahwin dengan Qaturah ini sesudah wafatnya ataupun meninggalnya Sarah alaihi salam. Kemudian kita sebut walakinnahum ka'adatihi fi mu'zamil akhbar allati akhadhu min ahli alkitab. Ahli akhbar ini mengambil maklumat ini daripada ahli kitab. Khalatu fi akhbariha wa harrafuha fiha. Mengikut jawab Ali, dia kata mereka ini kadang-kadang bercampur aduk maklumat-maklumat tu. Mereka pun tak faham sangat Qaturah ni mari dari mana. Dia orang ni tak apa kenal sangat Nusantara. Dia tak kenal. Sehingga kan Hind, India itu dia tak, kalau dia nak kata timur jauh, dia akan kata Syarqil Hind. Arab ni. Arab yang kita ahli kitab pun dia tak tahu sangat. Dia tak tahu. Nak sebut nama Nusantara pun dia tak erti tu. Jadi, apa-apa maklumat dalam kitab dia akan kata Qaturah itu adalah memang orang ajam, bermuka Cina dan Turki. Berbadan kecil. Ya. Dan dia ini bernama Imtali Yakfur. Ya, mengikut pandangan setengahnya. Dan ada mengatakan nama dia Anmuta. Ya. Dan sebabnya mereka ini tak faham dengan keadaan geografi pada ketika itu, maka mereka membinkan Qaturah itu dengan Yaqtan. Sebab itu kita nampak dalam kitab-kitab tulisan Arab, mereka menulis Qaturah binti Yaqtan. Yaqtan itu tempat dia kerja tu. Pembesar Arab di Palestin itu daripada keturunan kabilah Yaqtan itu. Yaqtan ni dalam level pembesar raja-raja Arab pada ketika itu. Persoalannya, bagaimana Qaturah itu boleh sampai ke Palestin? Okey. Amal bagi peta ke Ustazah. Peta yang peta civilization, early civilization dulu. Okey, sekejap. Peta ini menunjukkan bahawasanya civilization yang paling awal di Southeast Asia ataupun sebenarnya di Asia Tenggara adalah di Champa. Yang berusia mengikut catatan dalam peta tu, okey besarkan 1500 BCE. Before Christ era. Before Christ era. Southeast Asia 1500 BCE. Kalau North China 2200 BCE. Indus Valley 2300 BCE ya. Indus ini bukan terawal ya. Indus ini yang nombor 3 dah. Dia lepas Indus baru datang China, tak beza jauh pun ya antara Indus dengan China. Dan yang paling awal adalah Mesopotamia. Kalau dia letak kat sini dia kata 5500 BCE. 5500 BCE 5 kali ikut data daripada carbon dating Big Flood itu yang dijumpai oleh saintis China dan Turki, mereka mengatakan bahawasanya ia berusia 4800 tahun. Maknanya kalau kita mundarkan 5000 katakan, jadi betul lah Mesopotamia, Middle East ni berlaku sebelum itu lagi, sebelum banjir besar ya. Okey, kemudian kita pergi ke 3300 BCE adalah Egypt civilization. Maksudnya di sini Southeast Asia ataupun Asia Tenggara yang bertempat di Vietnam ini sekarang ini ataupun dikenali sebagai Champa dulu, dan Champa dan mengikut catatan Cina mereka menamakan era Lin Yin dengan kebudayaan San Yu. Kat situ ada Dawson ya. Di situ cukup maju kawasan ini. Sebab itu historian ataupun ahli sejarah meletakkan bahawasanya ia adalah civilization Asia Tenggara yang pertama berusia 1500 before Christ era. Apa yang dimaksudkan dengan 1500 before Christ? Adakah sebelum 1500 ni tak ada orang? Civilization akan muncul apabila wujudnya manusia itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Jadi kenalah dengan cerita yang Nabi Ibrahim AS itu sekitar 1950. Atau ada yang mengatakan 2000. Mengatakan 2000 BC ataupun 1950 BC. Sebab dia mesti berlaku, zaman Ibrahim AS mesti berlaku sebelum zaman Hammurabi, sekitar 1700 BCE. Ini bermakna sudah ada kontak antara Mesopotamia dengan Timur Jauh. Sebagaimana disebut dalam Bible itu tadi, dia sebut Kedem Country. Okey, Amal bawakan Malay Civilization, Malay map yang berusia
477 AD. Okey, bawakan. Ini petanya pada berusia pada tahun 475 AD. 475 AD, kerajaan Sriwijaya tak wujud lagi. Sebab kerajaan Sriwijaya hanya muncul pada 600 AD. 600 AD sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 32 tahun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal 632, lahir 571. Maksudnya peta ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Tengok tu. Apa yang dia kata kat situ? Besarkan lagi Amal, besarkan lagi. Melis ini semenanjung Malaysia disebut Malay States. Kemudian Kedah dikenali sebagai Kadaram. Tadi dalam catatan Bible kita sebut Kedem Country. Maknanya itu adalah Kedah. Kedah ni dia nama lebih kurang je. Kemudian kita pergi lagi, sekarang ini pada tahun 475 AD sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masa dekat tanah Arab ni penuh dengan jahiliah ni. Ya, alam jahiliah. Di Borneo adalah dikenali sebagai Malaysia, kawasan orang Melayu. Ini Filipin pun dikenali sebagai Malaysia. Bahagian Sulawesi pun dikenali sebagai Malay. Bawah lagi. Amal. Bawah lagi. Saya nak tunjuk. Ada sikit lagi kawasan Malay. Sebuah lepas Papua tu ada. Lepas Papua tu, okey, Australia people. Lepas Papua tu Mori. Ya, disebut sebagai orang Mori. Tak apa, tak nampak. Ada lagi Melanesia. Maknanya ini adalah kawasan dunia Melayu. Ini bukan kita yang buat peta ni. Okey Amal, bawa lagi ke atas. Misalkan tengok. Pergi ke Kedah tadi. Ya, bukan kita buat ni. Cuba tengok siapa yang buat peta ni Amal. Cuba tengok. Kita tengok peta ini dibuat. Okey, pergi lagi atas. Dibuat oleh dan di-verified, okey, author Thomas Lesman. Updated 2008. 24/9 2008. Ini menunjukkan peta dunia sekitar 400. Okey, kan ke Kedah tadi, Kandaram. Jadi di sini ada unsur-unsur perhubungan. Dan kita maklum bahawasanya kerajaan Sriwijaya wujud sesudah kejatuhan kerajaan Champa. Bagaimanakah Champa pada waktu ini? Champa pada waktu ini merupakan satu pelabuhan yang sibuk, di mana pedagang-pedagang daripada China dan daripada Timur Tengah menuju ke Champa ini. Katurah ataupun Nanterang sekarang ini, kawasan tepi pantai itu merupakan pelabuhan tempat pertukaran barang. Ya, tempat pertukaran barang. Jadi di sini kenapa penulis peta ini meletakkan nama Funan ini? Pada hakikatnya dia adalah Champa. Funan ini merupakan sebuah kerajaan selatan China dan dia telah menguasai kawasan Champa ini. Apabila Champa telah kalah kepada kerajaan Funan sekitar 111 BCE, before Christ era. Maknanya Champa ini 600 BCE. Dia kena ingat, kalau kita kira BCE itu dia menurun, kalau AD itu dia menaik, kira angka dia. Jadi sekarang 600 BCE, Champa merupakan pelabuhan yang sibuk. Dikenali sebagai Lin Yin. Dan begitu juga nama-nama lain tu banyak. Kalau dalam catatan Cina dia gunakan istilah Cina. Bila sudah ditakluki, mereka terpaksa menukar kepada nama-nama Buddha. Ya. Jadi sekarang ini apa kaitan Champa dengan Peninsula Malay ini? Ya, Peninsula Malay. Okey, Amal pergi ke Sungai Batu. Dia punya peta tu. Peta Sungai Batu. Bawa dulu. Di sini mereka melakukan perniagaan. Ada trading. Peta yang sama tak, peta lain. Peta yang Sungai Batu tu dulu. Lepas tu kita pergi peta Palestin tu. Sudah ada perhubungan antarabangsa di antara Mesopotamia ataupun Palestin, itu yang dikenali sebagai Canaanite people. Canaanite ini merupakan orang-orang Sea people, dikenali sebagai Sea people, Canaanite dan Phoenician tadi. Mereka ini telah berlayar di lautan-lautan besar. Disebabkan mereka ni orang kaya dan mereka ini pandai tempur besi. Ya, sehingga kan kerajaan Mesir kuno, ya, pada sekitar 1530 BCE telah berperang dengan kerajaan Palestin ini ataupun dikenali sebagai orang-orang Kanaan ini, ya, di mana mereka ini telah berperang dan terpaksa belajar bahasa Kifti yang dimiliki oleh orang Palestin itu dan bahasa Phoenician. Maka hasil daripada mempelajari ini, pihak Kanaan ini dan Phoenician merupakan orang yang telah meneroka alam lautan sehingga mereka pernah sampai ke Brazil, mereka sampai ke Afrika Selatan, mereka sampai ke Amerika Tengah, Amerika Utara dan juga telah berjumpa dengan orang Red Indian di Amerika Tengah itu.
Jadi apa yang menarik di sini ialah sudah ada dakwah di situ. Dakwah terhadap agama yang monoteis itu. Ya. Kalau kita tengok di sini ya, okey, sebelum itu saya ingin inform ya, beritahu ini adalah catatan daripada buku yang ditulis oleh Encik Muhammad bin Abdul Razak, yang mana kami telah berjumpa dia pada hari Khamis yang lepas. Pihak Cik Mazlan selaku pengarah bahagian ekologi Kedah Tua telah datang ke UAE dan kita ada bincanglah sedikit. Dan ini daripada buku beliau ya, buku Cik Muhammad tu. Jadi banyak lagi sebenarnya kita boleh share daripada buku itu, tapi disebabkan masa ya, kita tengok di sini saja. Bahawasanya ini dikenali sebagai Indian Ocean Triangle. Jadi di sini ada kontak daripada Madagaskar, Tanah Arab ya, Mesopotamia itu ke bumi ke bumi Nusantara itu. Jadi di sini ada dua tempat yang paling utama sekali mereka tuju adalah Sumatera dan Kedah. Untuk Sumatera kita dapat rekod pada tahun 700 BCE ya, telah ada orang-orang Phoenician telah berhubung dengan orang Batak. Ya, berdasarkan tulisan orang Batak yang menyerupai tulisan orang-orang Phoenician ini. Di mana orang-orang Phoenician ini telah berhubungan dengan orang Batak dan telah mengajar orang Batak ini tulisan Phoenician. Untuk makluman ya, tulisan Latin yang paling awal sekali ialah dicipta oleh orang-orang Phoenician. Bukan orang Eropah. Tulisan Latin yang paling awal dicipta oleh orang-orang Phoenician. Ya, dan diajar kepada orang Batak. Dan untuk maklumat tambahan ya, sebenarnya tulisan Greek itu pada hakikatnya bermula daripada kanan ke kiri. Kemudian kenapa kanan ke kiri? Sebab orang-orang Greek telah datang ke pelabuhan di sekitar Palestin itu, mereka bertukar-tukar barang di pelabuhan Sidon, di Tyres, di Byblos itu. Mereka telah bertukar barang. Orang-orang Greek terpaksa belajar bahasa Kiftiyu itu, iaitu bahasa Kiftiyu, bahasa Kanaan dan juga bahasa Finikiyah, bahasa orang-orang Finik. Mereka ini, terutamanya bahasa Kiftiyu itu, mereka memulakan tulisan, mereka adalah West Semitic. West Semitic mereka, tulisan mereka daripada kanan ke kiri. Sebab tu kita perhatikan bahawa bahasa Greek itu ada huruf, seperti huruf Arab tau. Alfa, tu alif. Beta, tu ba. Theta, tu ta. Dan seterusnya. Perkataan-perkataan itu adalah kesinambungan ataupun derived from, diambil daripada alif, ba, ta, sa. Dan itulah perkataan alif, ba, ta itu adalah daripada Semitic, language Semitic people. Back kepada cerita kita tadi di Kedah itu ya. Amal bawakan peta tadi, peta yang hubung kait tu. Peta Nusantara. Okey. Di sini terdapat perhubungan antara orang Mesopotamia, Phoenician terutamanya, dengan pihak Kedah. Dan kita maklum bahawasanya bukan ini, yang satu lagi, yang daripada buku Cik Mat tadi. Yang ada peta daripada buku Cik Mat tu. Jadi daripada itu mereka telah pergi ke Kedah dan mereka melalui Lembah Bujan. Lembah Bujan itu berdasarkan carbon dating yang saya baca 3000 BC, tapi bila saya bincang dengan Cik Mat dengan Cik Lan hari itu, dia kata Lembah Bujan itu telah dilalui orang, pelabuhan yang sibuk ya, sekitar 2800 BC. Ini adalah Sungai Batu. Adalah Sungai Batu yang diambil daripada buku Cik Muhammad Abdul Razak tadi. Mereka telah jumpa ada kapal, serpihan kapal masih ada lagi di situ. Ya. Jadi mereka memerlukan dana lah untuk meneruskan kajian ekologi ini. Gambar yang peta tu, yang peta lagi. Daripada situ di Sungai Batu itu ada satu laluan yang boleh daripada teluk Lembah Bujan itu boleh tembus di Teluk Siang. Jadi memang ada satu dia punya sungainya luas dan dalam. Sebab itu kapal-kapal besar boleh lalu. Jadi disebabkan melalui laut ataupun laluan ini, kenapa mereka lalu ke kawasan ini? Sebab ini adalah kawasan trading. Ini adalah kawasan, besarkan sikit, kawasan trading ataupun perniagaan peringkat awal. Maknanya kalau Ibrahim AS itu sekitar 1950 dan Lembah Bujan ini boleh dilalui kapal-kapal besar sekitar 2800 BC, maknanya Lembah Bujan ini lebih awal dah daripada kelahiran Nabi Ibrahim AS. Kalau 2800 ialah sekitar zaman Nabi Saleh. Sekitar zaman Nabi Saleh. Dan dia muncul lebih awal lah daripada Raja Saban di Akkad. Ini bermaksud bahawasanya Nusantara sudah menjadi satu tempat tumpuan umum dan popular pada ketika itu. Disebabkan itulah wujudnya tempaan besi di Sungai Batu itu. Dan tempaan besi ini bukan sahaja berada di Sungai Batu, tapi ada juga data yang saya baca daripada kajian beberapa data yang lain, bahawasanya di Vietnam itu Champa pada ketika itu sudah ada juga penempaan terhadap besi ini. Tapi maksudnya ada hubungan daripada Champa ke Sungai Batu. Dan penemuan perak men sekitar 10,000 BC itu
adalah Homo sapien. Dia bukannya Homo erectus ataupun yang seangkatannya Homo erectus. Berjumpa juga ada rangka Penang woman. Penang woman di Penang, mengikut kerjaan mereka yang saya bincang hari itu, berusia 8 lisi. Masih lagi Homo sapien. Sebab saya, data saya dengan data Prof. Mokhtar agak selari. Iaitu kami seolah-olah selari dalam mengeluarkan kata bahawasanya Adam alaihissalam, the first man on earth itu sekitar 40,000. Saya tidak pernah berjumpa dengan Prof. Mokhtar sebelum ni, tapi bila itu bincang, saya terkejut. Data dengan data saya selari. Ya? Dan dia pun mengatakan bahawasanya makhluk yang sebelum Adam alaihissalam itu bukan manusia. Kali kedua saya terkejut jugalah dengan data yang kami jumpa tu macam selari. Macam kami pernah berjumpa. Padahal saya tak kenal pun, tak pernah berjumpa dengan Prof. Mokhtar ni. Jadi makna benarlah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Daripada ayat ini ada 4 clue yang cukup penting sebelum saya masuk balik kepada cerita kita yang Qaturah itu.